ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah, pada malam yang mulia. Sama-sama kita berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang menggembirakan para sahabat Nabi. Maka katanya kalau tidak ada dalam Al-Quran itu kecuali ayat ini, memadailah kemuliaan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Engkau berzikirlah kepada aku, engkau ingatlah kepada aku, nasib aku ingat kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dipahami oleh para sahabat dan mereka amat gembira dengan ayat ini, sehingga begitu dipandang mulia oleh para sahabat, begitu tinggi qadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitab tu ni, kitab Risalah Tauhid. Tanya abang Zainal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghuraikan makna Al-Quran, fadhkuruni azkurukum. Maka Allah Subhanahu menggambarkan dengan terperinci lagi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa mengingati aku dalam dirinya, aku akan ingat orang itu dalam diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man zakarni fil mala zakartuhu fil mala khairu minhu. Sekiranya mereka itu menyebut namaku di khalayak yang ramai, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ramai-ramai, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Zakartuhu fil mala khair minhu. Aku akan sebut namanya. Allah Subhanahu menyebut nama kita ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dipahami oleh mereka yang faham makna ini. Akan dirasai oleh mereka yang merasai makna ini. Sebagaimana orang yang menyanjung raja, sebagaimana orang yang menyanjung pemimpin-pemimpin yang besar. Bila kita tahu nama kita disebut, ya Allah, tak lalap 7 hari 7 malam. Raja sebut nama kau 3 kali disebut Lepas itu disebut nak jumpa pula tu. Masya Allah, kita pun mengigau 7 hari. Nama kita disebut oleh raja. Kenapa? Sebab kita membesarkan raja tu, kita mengagungkan raja tu. Tiba-tiba kita disebut nama oleh raja. Masya Allah, kenapalah raja sebut nama dia ni? Nak dapat BJK korek mari disebut dah. Ada? Gembira kita. Masya Allah, kita tidak faham makna Allah Subhanahu wa taala. Kita tak faham makna Allah, bermaksud kita tidak mengagungkan Allah dengan selayaknya, sehingga bila Allah Taala menjanjikan nama kita disebut oleh Allah, kita tak rasa apa pun. Biasa, biarlah disebut dah. Masya Allah. Kalau kita gembira raja dunia menyebut nama kita, kita gembira. Apatah lagi Malikul Muluk, raja segala raja. Sepatutnya lah kita bergembira, sepatutnya lah kita rasa seronok bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis itu menjanjikan kemuliaan 2 kali ganda. Iaitu apa? Berganda-ganda, iaitu wa iza zakarani fil mala. Bila orang itu menyebut aku di khalayak yang ramai, zakartu fil mala khair minhu. Aku akan sebut namanya pada khalayak yang lebih ramai. Bermaksud Allah Ta'ala 2-3 kali ganda memuliakan kita.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala akramul akramin. Allah Taala semulia-mulia. Tak ada orang yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak faham Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak mengerti Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-Nya lebih amat merahmati anak dia. Masya-Allah, kita kalau kata siapakah orang yang paling sayang kepada kamu? Kita kata amak lah yang paling sayang kepada kita. Terasa kasih sayang dia. Kita terlupa. Nabi mengatakan tidak ada orang yang lebih sayang kepada hamba dia seseorang kecuali Allah menyayangi hamba dia. Kita saja yang tak faham, kita saja yang tidak merasai kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mengetahui, sekiranya kita merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh menyebut nama dia, kita rasa lazat. Kita menyebut nama dia tenggelam, terawang-awang. Hati kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jahatnya nafsu kita. Kita sangka nafsu ni jahat, curi kertas kerap ya. Kita sangka nafsu ni jahat bila boleh mereka ya. Rasa-rasa saya tak ada dah, tak jahat dah. Tak ada curi kertas kerap dah. Kita kata. Cukuplah sekadar jahatnya nafsu itu bila kita tidak rasa gembira menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila kita menyebut nama anak, nama isteri, gembira kita, takkan jahat nafsu itu, jahat nafsu itu. Nafsu ini jahat sebab dia menghalang kita untuk faham Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jahatnya nafsu, apa kita buat? Banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir. Yang kita polik pula banyak bona berzikir kat pono tu. Lain macam pula, dah sebab nafsu ni jahat. Kenapa nafsu jahat? Sebab bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak rasa bahagia dia. Kita tak berasa kelazatan dia. Maka nafsu itu jahat. Maka kita baiki nafsu itu dengan cara mana? Dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita zikir sebenarnya tak banyak pun. Kita rasa banyak pada bona dah berbuih mulut rasa dah. Tak banyak. Ulama fiqh kata yang nak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak, kata Tuhan dalam Quran. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Banyak tu berapa? 10 bulan ke? Oh, 100 ke? Ulama fiqh kata banyak tu 300. Ulama tasawuf pula kata yang kata banyak tu 12,000 kata dia. Kita ni sampai tak 2,000. Mana sampai? Tak sampai. Dan sehingga ulama tasawuf mengatakan yang kami kata 12,000 itu bukanlah bilangan 12,000 katanya. Yang maksud kami ulama tasawuf banyak itu iaitu apabila lidah kamu berhenti menyebut Allah, hati kamu tidak berhenti menyebut Allah Subhanahu wa taala. Baru banyak zikir kita. Tapi kalau kita berhenti berzikir, lepas tu hati pula berzikir pula utusanai. Maksud kata tu belum banyak dah. Kita berzikir, berhenti zikir ya, capati. Mana tak banyak zikir dia. Ulama tasawuf kata yang nama dia banyak itu apa maksud dia? Bukan angka 10,000, 12,000 katanya. Yang kata banyak itu apabila lidah kita berhenti menyebut nama Allah, hati kita terus menyebut Allah. Walaupun lidah kita sebut putih canai, sebenarnya hati kita menyebut Allah. Walaupun lidah kita sebut capati, dalam penasuk capati ni. Nak ada capati kot Tapi hati kita menyebut Allah. Berbahagialah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Umur kita ni sekali saja, bukan 2 kali. Kita hidup ni banyak kali ke? Tak ada banyak kali, sekali je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita faham, diberikan kita kekuatan untuk mendapatkan darajat ini, kita kata. Darajat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita termasuk, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Sajadah yang kita baca setiap pagi Jumaat. Rabbana absarna wa sami'na.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golong ini. Jangan kita sangka ayat ditujukan kepada orang kafir semata-mata. Jangan kita sangka ayat ini ditujukan kepada orang kafir semata-mata. Walaupun tafsir menyebut sebegitu, iaitu pada hari akhirat nanti ataupun selepas mati, maka manusia akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah nampak dah. Kami dah dengar dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah nampak, ya Allah. Kami dah dengar kebenaran, ya Allah. Kami dah nampak kebenaran. Masa bila kita cakap ni, lepas kita mati. Surah Sajadah menyebut cerita tersebut. Bagaimana manusia selepas mati, apa kata-kata manusia? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Na'amal salihan, kami nak beramal soleh, ya Allah. Mana mungkin kita nak kembali ke dunia semula? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman selagi nyawa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meningkatkan hati kita ini. Jangan sibuk yang lain, kata-kata. Jangan sibuk benda lain. Sibuk apa? Cerita bunga ke cerita. Bukan tak boleh bola bunga. Malas ni bola bunga lebih rehat. Tak. Mana jangan sibuk kita kerisau dengan bola-bola yang tidak membawa ke akhirat. Kita sibukkan hati kita yang tidak begitu baik ini. Kita risaukan hati kita. Bagaimana kita nak bawa hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya hati kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, sekiranya hati ini bila menyebut nama Allah tak ada rasa apa-apa, maka janganlah sekali-kali kita membawa hati sebegini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak risau ke? Ya? Berapa lama lagi kita nak hidup, tak risau ke? Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang kering, kemarau. Qad ajdabat qulub. Kita baca qasidah kan. Qad ajdabat qulub. Apa maksud itu? Qasidah tu sadap bunyi, makna yang tak arti tu. Ada makna tak dalam tu kan? Qad ajdabat ardul qulub. Kita kata, ya Allah, kemaraunya hati ini, ya Allah. Apa maksud kemarau? Kering, jafa. Nabi mengistilahkan hati yang tidak ada rasa cinta itu sebagai jafa, kering kontang. Nabi bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa pergi Mekah, buat haji, buat umrah, tak teringin nak pergi ziarah Nabi, faqad jafani, Nabi kita. Mereka telah kering hatinya. Apa maksud kering? Tak faham makna cinta, tak faham maksud rindu. Bermaksud dah pergi Mekah, tak berasa nak ziarah Nabi SAW. Bermaksud Nabi kata qad jafani, bermaksud hati mereka itu kering. Qad ajdabat ardul qulub. Kita bermunajat, kita merintih kepada Allah dan kita mengatakan qad ajdabat ardul qulub. Ya Allah, begitu kemaraunya hati aku ini, ya Allah. Kenapa kemarau? Kerana bila menyebut nama Allah tidak ada punya perasaan, maka hati kita ini kemarau, kering, tidak ada. Ardul qulub. Jadi hati yang subur, hati yang bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala rasa bahagia. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bila kita faham maksud hadis kudusi, Allah Taala mengatakan, wa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Apabila orang itu menyebut aku dalam dirinya, aku akan sebut orang itu dalam diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita faham makna ini, bila kita menyebut nama Allah bersendirian, kita akan rasa lazat. Sebab kita memahami makna kata-kata Allah, zakartuhu fi nafsi. Nama kita disebut oleh Allah dalam dirinya tanpa Tuhan bagi tahu kepada orang yang lain. Ini maksud orang yang mencintai seseorang dengan rahsia. Bila dua orang bercinta, kan tak ada siapa yang faham, tak apa tahu, mak pun tak tahu dah kawasan budak Nabi cinta betul ke sana. Mereka saja berdua saja yang tahu. Begitulah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hati kita selalu menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan kata, aku juga sentiasa menyebut nama orang tersebut. Maka di antara kita dengan Allah ada rahsia.
Wa bainana sirrun disebut. Di antara kita dengan Allah ada sir. Apa tanda di antara kita dengan Allah ada rahsia hubungan? Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita punya perasaan. Tak payah kita nak ngabak-ngabak orang lah. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Malam tadi dia ngasuh lah. Tak payah. Ya? Bila kita punya perasaan dengan Allah, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengerti itu. Wa bainana sirrun, di antara kita dan Allah Subhanahu ada rahsia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita sebegitu, dan lebih lagi tanda hubungan kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membuka hijab daripada hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepaham makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu memberikan kegembiraan kepada hati kita. Dan terkadang gembira itu diterjemahkan dengan air mata. Jadi ketika mana kita menyebut nama Allah, bergenang air mata, itu air mata gembira nama dia. Walaupun rasa semacam, tapi itu adalah air mata gembira hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang melihat hidayat yang benar itu, maka bergenaran air mata. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, kamu akan lihat orang Islam itu bergenang air mata mereka kerana melihat kebenaran hidayat. Tafidu minad dam. Allah Taala. Sebab itu kita lihat orang yang baru masuk Islam, kalau jujur hati masuk Islam, maka ketika mana mengucap kalimah syahadah, menangis dia. Sebab dia pertama kali melihat kebenaran. Jadi kalau orang mula-mula masuk Islam, kalau begitu ikhlas, jujur hati dia, kita ke mana mengucap kalimah syahadah, menangis dia. Jadi kita dah terlampau lama beriman, dah berkarat hati kita. Tidak lagi kita mengalihkan air mata, sebab hati kita dah koreh. Macam-macam kita masuk dalam hati kita ni. Kecuali kita lunakkan kembali hati kita ini, berzikir banyak-banyak sehingga hati kita jadi lunak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita rasa bahagia bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejayaan orang kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengalihkan air mata, maka di padang mahsyar nanti tempat dia VIP, bukan VIP, VVIP. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Di padang mahsyar 7 golongan yang Tuhan berikan tahap VVIP. Kenapa VIP? Tak panih. Orang panih kita duduk dalam ikon. Salah satu dia, rajulun zakarallah khalian fafadat aneh. Seorang lelaki, dalam hadis atau Quran bila sebut lelaki, dia termasuk perempuan. Rajulun, seorang lelaki atau perempuan, zakarallah khalian, menyebut nama Allah sendirian, fafadat ainah, maka mengalir air mata dia. Kalimah Allah, kalimah yang selalu kita sebut, tapi tak sama bila kita menyebut nama Allah mengeluarkan air mata dengan kita menyebut nama Allah dengan kita rasa tak ada apa-apa. Kenapa? Sebab terhijabnya hati kita tentang kalimah tersebut. Maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kita dalam beramal. Jangan tak istiqamah. Lumut kata dia kan. Okay. Jadi di yang ahbab kita rancang nak buat kelas tauhid, ni kitab risalah tauhid di hadapan. Kita mula had ni ke? Had ni pukul 9. Siapa yang pada hajat, kitab ni boleh beli dengan harga pun RM5 berserta 2 keping cepati. Dia kira dengan betul jemaah dia ada bayar apa tu, RM5 kata. Jam ni dia terhad. Jadi malam ni nak tengok, kalau habis kita boleh lagi. Kalau tak habis kitab ni, tak habis kita boleh dah. Sebab dia dah baca ayat ni lah. Harga dia boleh. Duit bagi siapa? Tuan? Bagi dekat Ustaz Hakimi, ya. Terhad dia kitab ni. Jadi nak tengok. Siapa nak boleh, kalau ada tak payah